Lepas pilihan raya bulan depan, siapa yang menang dia akan bentang semula belanjawan. Kalau kita menang, Pakatan Harapan, kita akan bentang semula belanjawan. Kalau BN menang, dia akan bentang semula. Nak ulangkan yang hari itu ataupun nak buat yang lain boleh. Kerana ia belum diluluskan. Dah kena faham? Memang disebut di situ, orang bertepuk meja seronok. Misalnya, apa disebut nama Cik Kiah ke Cik Halimah kan? Boleh dapat sampai 5-6 ribu daripada bantuan-bantuan kerajaan. Saya sebut memanglah Cik Kiah dapat 5 ribu. Tapi Cik Rosmah dapat 180 juta. Ini yang kita kena beritahu pada orang kampung. Itu satu yang disiasat. Bukan tuduhan. Ia telah dibuktikan di mahkamah. Sebab itu dia kena bayar denda 950 juta kerana 5 kali suapan yang diterima. Kadang orang-orang tengok 180 juta, dia ingat main-main. 180 juta hampir sama dengan belanjawan satu negeri perleh yang diminta oleh Rosmah dan telah diberi. Jadi Cik Kiah yang dapat 5,000 itu tersenyum lebar. Cik Rosmah, kalaulah kita tak memerintah itu, tak buat siasatan, tak dakwa dia, bayangkan berapa bilion mereka ada duit. Hasil daripada siphon. Ambil daripada projek-projek. Saya jumpa banyak orang-orang yang buat terlibat dalam usahawan ini, kontrak-kontrak besar ni. Mereka terus terang sebut, kami suka UMNO memerintah. Toke-toke ni. Sebab kami dapat projek, kami tahu dah berapa untuk ketua bahagian, berapa untuk menteri, berapa untuk ni dah. Set up semua dah. Sebab itu mereka dulu cukup marah kepada Lim Guan Eng. Kerana bila dia jadi menteri kewangan, dia korek balik, dia potong pula 10%. Potong apa? Dia kata kami dah bayar dah kepada kontraktor sebelum ini. Kalau potong lagi macam mana kami nak untung? Artinya mereka ini suka kepada UMNO BN memerintah sebab mereka tahu habuan ini telah pun termaktub dalam urusan kebelakangan ini. Sebab itu, hadirin sekalian, kalau kita nak selamatkan negara ini bukan joke, bukan melawak lah. Mesti jangan bagi BN UMNO ni perintah balik. Kalau kamu izinkan, kamu membawa kepada negara kini ke kecelakaan. Bila buat siasatan itu di satu kementerian, dan bagaimana semangat tentera kita sekarang demoralize atau tidak bila dah jadi menteri ni nak bicara hal pertahanan pun jadi susah. Sebab kita tahu maklumat. Kalau tak tahu senang. Dulu sebelum jadi menteri, orang kata hantam sajalah labu. Tapi sekarang tak boleh. Sebab kita ada maklumat-maklumat. Dan yang kita harapkan semangat pasukan keselamatan kita terus kuat dan utuh. Tapi leakage sampai 60 bilion ni amat besar. Dan kita sepatutnya setaraf dengan Korea Selatan. Tapi sekarang tertinggal dan kita tahu mata wang kita sekarang sudah RM4.60. Setengah tempat RM4.70 1 dolar. Menyebabkan, dan kalau di Mekah kita pergi, semua kita tahu, dulu RM100 kita dapat RM145. Sekarang RM1 kita dapat RM90. Kadang-kadang tak sampai RM90. Menyebabkan belanja orang pergi ke Mekah meningkat begitu dahsyat. Bukan kerana peningkatan itu berlaku begitu, tetapi kerana nilai mata wang kita semakin rendah. Sebab itulah, bila negara makin kekurangan wang dibandingkan dengan perbelanjaan dan sebagainya, secara umumnya yang akan rugi adalah Bumi Putra. Sebab Bumi Putra ni kita masih menolong mereka. Perlu lagi memberi baja subsidi. Kita dalam manifesto kita Pakatan Harapan kali nak meningkatkan lagi
subsidi untuk baja, subsidi untuk padi, subsidi untuk nelayan, perlu. Dan yang termiskin adalah kaum India sekelompok dan juga Bumi Putra Sabah Sarawak. Mereka ni perlu dibantu lagi. Tapi kalau berlaku kekurangan wang begitu dahsyat, bagaimana kita nak bantu? Inilah yang jangan kita anggap rasuah. Mereka yang beri berdosa, yang terima berdosa. Kami ini tak ada kena mengena tak berdosa. Memang rasuah berleluasa, yang beri kaya, yang terima rasuah kaya, yang akan miskin ialah rakyat jelata. Contoh nyata, apa yang berlaku di Sri Lanka. Bercakap di Putrajaya tak payah ulas. Sebut dia Sri Lanka, tekan. Malam ni tengok apa punca-punca yang Sri Lanka jadi begitu. Tekan internet, dapat maklumat. Kalau dibaling, saya bersyarah kena teranglah. Raja paksa ambil banyak ni, parti ni ambil banyak ni. Tapi di sini Putrajaya. Jadi kalau kita allowed membenarkan soal rasuah ni berterusan, maka Malaysia juga tak pelik boleh menjadi seperti itu. Golongan intelektual Putrajaya ini di antara golongan yang ada di sini untuk mengembangkan fikiran itu ke seluruh pelosok Malaysia. Untuk kita buat perkara yang lebih baik pada masa yang akan datang. Oh, kita cakap saja buat ke tak? Ya. 22 bulan kita memerintah, kita tahu persepsi rasuah, ukuran antarabangsa menunjukkan daripada negara tempat 61, kita sudah jadi tempat 51. Bila naik balik BNPN, tempat 51 sekarang jadi tempat 62. Belum diukur yang tahun lepas punya. Barangkali sudah mencecah sampai angka nombor 70. Kita hampir-hampir setaraf dengan negara-negara Afrika. Ini bukan joke. Bukan main-main, tetapi kenapa? Khasnya orang-orang Islam tak mau sedar perkara ini secara besar-besaran. Soal korup ini perkara yang besar. Yang perlu kita lihat. Dan kita tahu bahawa bila kita telah membuktikan dalam 22 bulan turun 10 negara, kita potong 61 ke 51. Kalau kita komplit 5 tahun, kemungkinan kita jadi nombor 40-an something, dan hampir-hampir kita mencapai kedudukan seperti waktu Malaysia yang dipanggil Tiger of Asia satu ketika dulu. Sebab itu penduduk saudara sekalian, kalau bertanding ke tak bertanding di sini amanah, yang akan bertanding sudah tentu calon kita daripada Pakatan Harapan. Maka menangkan calon kita. Dan yang tak mengundi di sini, mengundi mana? Tolong kempen. Sekarang kempen cara WhatsApp, cara berbagai cara yang tak payah ajar orang Putrajaya ini. Jangan izinkan parti Zahid Hamidi ini menang balik. Terang dah dia sebut. Dia nak selamat diri dan rakan-rakannya bila mereka dapat kuasa pada bulan depan. Ini bukan perkara sembunyi-sembunyi lagi. Dunia tahu hal ini. Sebab itu saya merayu semua kena bekerja kuat. Saya malam ni sini, malam esok Muar Johor, semalam di Kepala Batas. Jadi saya sebut jadual-jadual ni supaya anak-anak muda, Hasbi dan juga Adli jangan duk merungut lah kalau kerja banyak sikit. Sebab Bang Mat semalam di Kepala Batas, siang tadi mesyuarat bersama. Lepas tu petang bertemu mesyuarat lagi. Malam ni nak bertolak tu. Melaka malam esok di Muar Johor. Begitulah seterusnya. Dengan umur hampir 2 kali ganda. Dengan dua-dua di depan ini, kita semua kena bekerja kuat. Jikalau kita nak buat satu perubahan besar pada pilihan raya bulan depan. Bukan tahun depan ya, bulan depan. Dan kita harap kali ini Putrajaya akan dimenangi oleh calon Pakatan Harapan. Sekian dulu.